Daffodil. Sajak ialah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap, baris, kata dan rima. Sajak bersifat demikian supaya dapat mengucapkan fikiran penyajak dengan cara yang lebih indah, bebas dan berkesan. Ciri-ciri sajak. Yang pertama, tema. Merupakan persoalan pertama yang hendak disampaikan dalam sajak. Yang kedua, persoalan iaitu perkara sampingan yang hendak disampaikan. Yang ketiga, bentuk iaitu jenis bentuk, bilangan rangkap, jumlah baris, jumlah suku kata dalam baris, jumlah patah perkataan dalam baris dan rima akhir setiap baris. Dan yang keempat iaitu gaya bahasa, iaitu corak, bentuk atau rupa sesuatu bahasa, iaitu meliputi aspek-aspek kesesuaian, penggunaan perkataan, frasa dan ayat dalam situasi tertentu. Maksud pemikiran. Pemikiran membawa maksud yang sama dengan tema dan persoalan. Pemikiran lazimnya digunakan dalam genre, drama dan puisi. Pemikiran sajak-sajak Osman Awang. Pemikiran dalam penghasilan puisinya iaitu sajak ialah beliau sebagai pemikir yang dididik oleh pengalaman. Pemikiran yang lain pula memperlihatkan bentuk sajaknya yang berjejak kepada tanah subur kesusastraan. Yang ketiga iaitu beliau cuba memperlihatkan kemarahan dan luahan hatinya disampaikan dalam bentuk penulisan. Dan yang terakhir, Osman Awang cuba menyampaikan pemikirannya melalui pemilihan tema yang seringkali mengangkat golongan masyarakat yang tertindas dan malang. Osman Awang atau nama sebenarnya adalah Wan Osman Wan Awang. Beliau telah menukar namanya kepada Osman Awang. Osman Awang dikenali juga dengan nama penanya iaitu Tongkat Waren. Osman lahir di kampung Tanjung Lembu, Kuala Sedili, Kota Tinggi, Johor pada 12 Julai 1929. Beliau diberi nama Wan Osman Wan Awang tetapi menukar namanya kepada Osman Awang. Ibunya bernama Halimah telah meninggal dunia sewaktu beliau masih kecil lagi. Ayahnya seorang nelayan yang mencari dan menjual rotan pada waktu musim tengkujuh. Osman melalui alam kemiskinannya semasa alam kanak-kanaknya yang menyebabkan beliau hanya mampu belajar setakat darjah 6 sahaja. Pendidikan yang diterima oleh Osman Awang hanyalah setakat darjah 6, sekolah Melayu sahaja. Kemiskinan tidak membenarkan mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan, walaupun dia sangat gemar membaca sejak kecil lagi. Beliau bersekolah di Kuala Sedili 1936, Sekolah Mersing 1937 dan Bandar Maharani 1940 hingga lulus darjah 6. Osman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu moden dengan menulis sajak. Sajak-sajaknya sentiasa segar, kukuh serta akrab dengan akar budi Melayu dan peri kemanusiaan. Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik. Bukan sahaja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya, tetapi menjadi mainan bibir dalam kalangan anak-anak sekolah pada waktu itu dalam sebarang pertandingan mendeklamasikan sajak. Karya seni beliau begitu indah, cukup bersemangat dan benar-benar bermakna sehingga diterima oleh pelbagai kaum di seluruh tanah air. Hasil kerja beliau berkisah tentang realiti kehidupan, prihatin terhadap golongan tertindas serta menentang kuat kolonialisme selain bersifat universal dan patriotik. Sesungguhnya Osman Awang adalah ikon patriotik yang menerusi karya seni menyatukan pelbagai bangsa di Malaysia serta wajar dikenang dan dimartabatkan. Beliau telah memenangi banyak anugerah kesusastraan seperti gelaran Pejuang Sastra 1976, SEA Wright Award 1982, gelaran Sastrawan Negara 1983, Zamalah Sastra untuk kategori penulis terkenal Veteran 1985 dan Anugerah Penyair Johor 1995. Pemikiran pertama bagi sajak Guru Oh Guru adalah keikhlasan seorang guru mendidik anak didik. Seorang guru akan berkorban apa sahaja demi kecemerlangan anak-anak didiknya, jarang sekali mengeluh. Sebaliknya, yang terpancar adalah senyuman manis dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pendidik.
Hal ini menggambarkan bahawa guru merupakan insan yang berjiwa murni dan berkhidmat dengan hati yang ikhlas untuk mendidik anak bangsa. Seterusnya adalah kejayaan seseorang manusia adalah atas usaha dan jasa guru. Tanpa seorang guru, manusia tidak dapat mengenali ilmu secara mendalam kerana peranan guru adalah membantu murid untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, serta memberi penerangan yang jelas kepada pelajarnya. Boleh dikatakan bahawa semua orang mampu mengajar, tapi tidak semua dapat mendidik seperti guru. Yang ketiga adalah jasa dan pengorbanan guru tetap akan dikenang oleh masyarakat. Sesungguhnya pengorbanan guru amat tidak ternilai. Ia tidak dapat diganti dengan wang ringgit. Hal ini dikatakan demikian kerana guru sanggup melakukan apa sahaja tanpa menghiraukan penat lelah yang dihadapi. Sajak ini ada menyatakan bahawa ada di antara guru yang sanggup berkhidmat di luar bandar dan pendalaman asalkan ia dapat memberi manfaat kepada anak bangsa. Pemikiran bagi sajak ibuku pula adalah masyarakat yang hidup berkasih sayang. Masyarakat yang digambarkan hidup berkasih sayang adalah ibu. Ibu sanggup berkorban apa sahaja untuk memberi kasih sayang dan kebahagiaan kepada anak-anak. Dalam sajak ini menyatakan tentang seorang ibu yang serba kekurangan namun tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu dengan penuh tanggungjawab dan prihatin demi masa depan anaknya. Seterusnya adalah pengorbanan seorang ibu yang sanggup melakukan kerja keras demi menyara kehidupan keluarga. Ibu sanggup melakukan apa sahaja untuk mengenyangkan anak-anaknya. Walaupun tangannya kasar bak seorang buruh, ia akan tetap bersemangat untuk mencari rezeki. Ibu tidak pernah merungut keletihan untuk terus menunjukkan dirinya kuat dan mampu menjaga anaknya. Sajak ini menyatakan tentang pengorbanan seorang ibu yang bekerja keras untuk menyediakan keselesaan kepada anak-anaknya. Yang terakhir adalah kehidupan golongan yang tidak berkemampuan. Disebabkan hidup dalam kemiskinan, televisyen yang sepatutnya dimiliki oleh setiap isi rumah tidak mampu dibeli. Jadi, sebarang perkembangan semasa seperti hal negara, ceramah, forum dan rancangan masakan yang menjadi kegemaran ibu tidak dapat ditonton. Hal ini menyebabkan mereka tidak mengetahui isu semasa serta berita-berita terkini dan ilmu pengetahuan yang baru. Sajak ini menyatakan sebuah keluarga yang tidak berkemampuan membeli televisyen untuk rumahnya. Pemikiran sajak bahasa Bonda adalah bahasa yang menyentuh ke dalam jiwa. Bahasa merupakan kata-kata yang mampu menyentuh setiap perasaan. Keindahan susunan bahasa yang gramatis dan indah dapat melahirkan perasaan damai dan tenang, lantas dapat menjangkau hati perasaan seseorang. Pemikiran yang kedua adalah bahasa yang menyatu padukan bangsa. Bahasa bukan hanya kata-kata yang dilontarkan untuk berkomunikasi, tetapi mampu menyatu padukan negara. Kefahaman dan kefasihan sesuatu bahasa dapat merapatkan hubungan setiap bangsa dan melahirkan jiwa berbeza bangsa. Satu bahasa iaitu bahasa kebangsaan. Semasa peperangan, perpaduan bahasa yang mantap melahirkan bangsa yang bersatu padu. Akhir sekali adalah bahasa yang mampu merubah perasaan. Bahasa adalah satu cara melafazkan atau menzahirkan sesuatu perasaan. Dengan susunan kata-kata yang indah, satu jiwa dapat digerakkan dan dapat melahirkan perasaan yang romantis. Rasa rindu, sayang dan cinta juga mampu dilafazkan dengan kata-kata. Jelaslah bahasa merupakan senjata menawan cinta. Osman Awang telah meluahkan segala pemikirannya dalam hasil sajaknya yang telah dihasilkan. Sajak yang dihasilkan oleh beliau banyak berbentuk didaktik, iaitu pengejaran dan bersifat intelektual. Beliau meluahkan pemikirannya dengan menjadi pemikir yang dididik oleh pengalaman. Puisinya selalu berjejak kepada tanah kesuburan tradisional. Pemikiran dan cara Osman Awang melenturkan bahasa, menyampaikan sindiran dan kemarahan dalam bentuk karya serta pemikiran berkaitan tema yang mengangkat golongan masyarakat yang tertindas.